Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Saya nak tengok soalan yang dikemukakan. Yang pertama, dalam zakat haul dikira mengikut tahun hijrah. Sekiranya kita nak membayar zakat pendapatan khususnya, bagaimanakah perkiraan zakat tersebut sedangkan pendapatan kita dikira mengikut tahun Masihi? Jadi tuan-tuan, memang zakat ni pendapatan kalau kita bayar sendiri mudahlah. Kita bayar memang mengikut tahun hijrah. Dia beza tahun Masih dengan hijrah ni setiap tahun 10 hari. Itu beza dia. Kalau kita ikut tahun Masih lambat sikit lah, lambat 10 hari kita bayar. Itu. Tapi kita nak kena mempercepatkan. Persoalannya kita percepatkan lah. Tetapi kalau zakat pendapatan yang dibuat dalam potong gaji, memang cepat lah dia potong siap-siap. Kan? Itu yang berlaku pada hari ni. Kalau potong gaji tak ada masalah lah. Dia potong kan. Tetapi kalaulah kita bayar sendiri tuan-tuan, kita cuba penuhi, maknanya setiap tahun awal 10 hari supaya menepati tahun hijrah tersebut. Ketika dalam muat, bahagian tangan akan dicucuk jarum drip dan ditampal dengan plaster. Soalan saya, adakah wuduk kita sah sekiranya kita hanya sekadar melalukan air di atas kawasan tersebut? Memang perkara ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, dia lebih agak, kita kata agak berat sikit lah. Jadi mana-mana tangan yang berbalut ke, dia tengok pula bila buh menyentuh ada tempat tu kena balut. Contohnya tempat tu masa balut tu ada wuduk tak ada wuduk, sebab dia bila mana dia akan sapu tempat yang kena air, tempat yang tak kena air dia ganti dengan tayamum. Sedua benda lah. Pertama dia ambil wuduk dulu, dia sapu. Okey, dia sapu, katakan basuh muka, basuh tangan, tempat tu tak kena air, tak kena air pula. Tak kena air, tempat tu tak kena air. Bila tak kena air dalam mazhab Syafi'i, dia suruh bertayamum, menggantikan tempat tak kena air. Dan tempat tak kena air pula di tangan kita. Tangan ni anggota tayamum juga. Maka di situ dilihat masa kita pakai, kita ikat tu, kita balut tu, kita bersuci atau tak bersuci. Kalau kita tak bersuci, maknanya solat nanti kita kena qadha semula. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Kan? Itu. Nak ihtiyat bolehlah kita buat macam tu, tetapi ada pandangan ulama yang lebih ringan menyatakan boleh, tak perlu qadha. Kita boleh, makna solat itu dikira sah dan memadai. Baik tuan-tuan, jadi memanglah banyak pandangan-pandangan adalah konteks itu. Bagaimana keadaan aurat dan bolehkah bersentuhan seorang anak dengan ibu bapa saudara yang bukan Islam? Adakah ia dikira muhrim? Bukan muhrim tuan-tuan, mahram. Muhrim maksudnya orang pakai ihram. Mahram ni yang haram kahwin dengan kita. Itu perbezaan perkataan lah. Muhrim maksudnya orang yang pakai ihram. Orang yang berihram tu dipanggil muhrim. Mahram orang yang tak boleh kahwin dengan kita, tu dipanggil mahram. Baik. Dalam kurungan ibu seorang mu'allaf, pak saudara betul, bukan pak saudara sabit. Pak saudara sabit ni suami kepada mak saudara kita. Kalau seorang itu perempuan, dia ada mak saudara, suami kepada mak saudara, itu dia panggil sabit lah. Ipang lah, kita panggil ipang. Itu batal sembahyang. Tetapi kalau mak saudara betul atau pak saudara betul, itu tak batal sembahyang. Mana mereka mahram, mereka mahram. Tak kisahlah dia Islam kata Islam pun, walau dia bukan Islam pun, dia tetap pak saudara dia. Walau bukan Islam, tetap mak dia. Walau bukan Islam, jadi dia tetap mahram. Sebab itu hubungan darah tuan-tuan, hubungan darah. So walaupun pak saudara dia ni bukan Islam sekalipun, pak saudara betul, maka pak saudara itu adalah mahram dengan dia. Sebab dia pak saudara betul. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, waktu mula dan tamat bagi solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah ni, selagi mana kita belum tunaikan solat fardu, maka kita boleh tunaikan solat qabliyah. Contohnya kita solat isyak pukul 10, lewat sikit lah, balik pergi mana ke, pergi pasal malam. Dah kata pasal banyak, dia pun pergi pasal malam. Balik pukul 10.
Balik ke 10 baru nak sembahyang isyak. Boleh dah sembahyang qabliyah dulu? Boleh ha? Boleh. Dia salat qabliyah dulu baru dia salat isyak. Dalam isu utamakan membeli barangan dari peniaga muslim, mohon ustaz jelaskan hadis berkaitan membeli barangan daripada peniaga muslim. Tuan-tuan, kalau bab meniaga ni, bab beli barang, kita boleh beli daripada siapa-siapa saja, asalkan barang kita beli halal. Walaupun orang bukan Islam sekalipun boleh. Tidak ada larangan dalam Islam sebenarnya nak berniaga dengan orang bukan Islam. Boleh tuan. Cumanya dalam konteks persaudaraan umat Islam. Sebab hubungan umat Islam kan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman tu bersaudara. Persaudaraan kita tu kita naklah bantu lebih orang kita, umat Islam sama-sama. Kalau kita tengok dia walaupun dia jual mahal sikit tapi dia bayar zakat, benda itu akan balik kepada orang Islam sendiri. Why not kita tolong dia? Dan dia jual mahal pun kalau tuan-tuan tengok, sebab dia dapat barang tu mahal. Peniaga muslim banyak macam tu, dia dapat barang tu mahal dah. Nak compare dengan hak memang yang model besar, tak boleh compare lah. Mereka dapat barang murah kan? Dan mereka jual murah pun kalau dia bukan Islam. Bukan salah kita nak beli pada dia, tak salah dia suruh hukum jual beli, boleh je pun. Tetapi dari sensitivity dia tak keluar zakat, itu ya. Dia tak apa kita kata, tak melaksanakan hukum syarak. Macam ni dia buat. Jadi itu beza dia. Dia suruh jual beli tak ada masalah. Bukan kata salah beli pada orang bukan Islam, tak sah, boleh tuan. Dalam salah asalkan kita beli barang yang halal, boleh beli. Cuma dalam konteks sensitivity, nak bantu orang Islam atas alasan apa? Orang Islam itu bersaudara. Jadi atas persaudaraan itu lebih kasih sayang yang lebih, maka ketika itu kita nak tolong dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu. Tak apa, tak ganggu apa. Saya nak tanya pasal solat sikit. Solat 3 rakaat. Semasa rakaat akhir, solat imam terlebih rakaat. Maksud saya, imam bangun sepatutnya duduk tahiyat akhir, tapi makmum tak ikut sebab makmum dah betul tunggu tahiyat akhir. Jadi adakah sah solat kami itu? Ustaz faham tak soalan saya? Tanya balik. Saya faham. Cerita tu imam naik rakaat yang seterusnya. Okey. Baik, gini. Solat maghrib lah ni. 3 rakaat solat maghrib lah. Dah rakaat ketiga. Okey. Tiba-tiba tu imam naik, Allahu Akbar. Empat ni. Macam mana? Apa tugas makmum? Yang pertama, makmum yang duduk belakang imam, subhanallah. Tegaklah. Suruh turun balik. Tapi imam tak. Imam kata, siapa ada orang tegak belakang? Orang belakang silap tu, aku betul. Kan? Imam dia tengok keadaan. Kalau imam tu memang confused, dia naik tu confused dah. Sebab dia ni, kita kira 2 ke 3. Macam mana? Kalau 3 rakaat kan? Dia ingat 2 rakaat lagi. Dia ingat 2 rakaat sebab dia maghrib kan? 2 ke 3. Dia kena tambah tu lagi, nak mencukup dengan 3 salat maghrib tu kan? Dia confused lah, dia bangun. Tapi bila orang tegur, baru dia perasan, aku silap lah tu. Dia akan turun balik serta-merta. Mana makmum yang ikut dia, makmum tunggu, dia pun turun balik, buat macam biasa lagi, sujud sahwi. Okey. Tetapi ada setengah kes imam tak percaya pada orang belakang. Dia rasa dia betul tak? Dia rasa dia betul apa? Dia tegur-tegur, aku betul apa? Jadi bila dia rasa dia betul, dia boleh teruskan. Makmum tak boleh ikut imam sebab makmum pun rasa dia betul. Dia 3 rakaat dah maghrib dah habis dah. Kalau makmum kata, dah imam tak mau turun, aku naik ikut imam lah. Dia naik ikut imam bermakna bagi dia dah tambah rakaat yang keempat, bagi maghrib solatnya batal. So dia tidak boleh naik rakaat yang keempat. Tak boleh. Saya buat apa? Ada 2 pilihan. Yang pertama, dia mufarakah. Tu imam tak mahu aku mufarakah, dia pun perhabis tahiyat bagi salam, selesai lah. Mana imam dia, jemaah dia kat tu je. Yang kedua, dia duduk tahiyat akhir, dia tunggu tu imam untuk bagi salam sekali. Tapi dia tetap tak boleh ikut imam. Sebab apa? Sebab dia tahu itu rakaat dia. Bagi dia kena pegang pandangan dia. Bagi imam pun hak dia lah. Sebab dia yakin macam tu lah kan? Jadi tidak ada masalah macam tu. Tapi kalau kita sebagai makmum tengok imam naik, kita pun naik juga, walaupun kita sedar naik itu sebagai penambah rakaat, maka batal solat kita. So kena hati-hati kat situ lah. Okey.